Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya akan cuba membuat ataupun mencipta projek .NET dengan menggunakan Visual Studio Code. Pertama sekali kita kena bukalah Visual Studio Code dan kita akan run terminal dengan cara klik pada menu terminal dan new terminal. Okey, sebelum kita nak buat projek .NET Core, kita perlu install dahulu. Di mana video yang lepas saya telah tunjuk bagaimana cara untuk install .NET. Okey, kita untuk lihat .NET yang telah terpasang di PC kita, kita perlu type .NET dash dan info. Okey, ini adalah maklumat yang iaitu Windows 10 dan version .NET yang saya gunakan adalah 6.0. Okey, sekarang kita akan cuba guna command untuk mencipta file .NET ya. Mencipta projek .NET. Okey, saya pun tak tahu bagaimana. Cuma saya akan lihat .NET Help ataupun senarai bantuan. Okey. .NET Help. Kita akan lihat bagaimana ya. Sebab ini adalah saya first time untuk cuba mencipta projek ataupun saja suka-suka nak belajar .NET ya. Okey, untuk buat projek create new project, ini dia punya command. Create new. Kemudian kita lihat lagi .NET new. Okey. .NET new dash dan ish saja untuk help dia punya short form help. Okey, ini help, kita boleh letak ish. Jadi untuk seterusnya kita lihat untuk output, kita akan guna dash output. Okey, kita akan pergi ke directory E dan kita akan create satu folder projek kita, empty directory project iaitu web project. Okey, di sini adalah nama directory yang telah kita cipta. Dan kemudian kita masuk ke web project, folder web project ini ada change directory web project. Okay, kita akan cuba create satu project .NET kat sini ya. .NET new kita lihat apa yang diperlukan. .NET new command dia akan based on template inilah. Kalau kita nak buat ASP.NET Core Web Application, kita akan guna dia punya short form dia, WebEx atau Razor. Kalau kita tengok list template macam mana dia ada atas ni. Untuk tengok list template contain ini dash .NET macam ni, .NET new. Okey, ini adalah template untuk buat projek .NET. Okey, contoh saya akan cuba buat projek web .NET new web. Okey, di sini kalau kita lihat .NET telah berjaya untuk buat projek di folder yang kita cipta tadi, ataupun kita lihat dalam kita punya directory. Okey, ini web project. Ini adalah file yang telah kita buat tadi ya. Jadi kita akan open folder. Okey, ini web project. Okey, select
Okey, ini projek yang telah kita cipta. Okey, sekarang kita akan cuba lihat. Okey, di sini adalah fail utama dia, hello world. Okey, sekarang kita cuba run projek ini. .net run. Okey, kita akan ini file HTTP yang atas ni, https localhost port 7019. Okey, kita akan cuba ini Ini kita debug tanpa debug. Okey, ini file hello world. Tak maulah hello world sebab kita bahasa Melayu. Kita akan cuba selamat datang. Kita lihat kalau kita ubah sini, selamat datang ke project.net. Okay, kita cuba save. Kalau kita refresh macam ni, tak ada, dia tak bertukar. Jadi kita kena, apa yang kita kena buat, kita cuba run balik .net. Run. Kalau kita lihat ada dua error dekat sini ya. Okay, saya pun tak tahu kenapa terjadinya error, tapi kita akan cuba selesaikan. Di sini di tepi sebelah kanan ni dia ada terminal. Kita kill terminal dan kita akan cuba run semula ya. Dan kita lihat sama ada dia berhasil ataupun masih error. Okey, nampaknya dia kena kill satu terminal dan kita lihat dia sama ada dah bertukar atau belum. Okey, kalau kita lihat di sini, selamat datang ke project.net. Okey, ini adalah salah satu contoh ya untuk mencipta file projek. Okey, kita akan cuba cipta projek lain ya. Kita close folder. New terminal, kita buka balik terminal dan kita pergi ke directory kita. Kalau kita lihat apa file yang ada di dalam directory E. Okey, ini ya. Sekarang kita akan buat web apps project ya. Kita juga boleh guna command seperti ini ya, .net new, kemudian nama template web apps dan nama folder. Ataupun kita boleh pilih language ya, language sama ada C# ataupun F. Kalau kita tak pilih language, .net akan default kepada C#. Okey, ini output ke folder web apps project ya, ataupun web app project. Kita tekan enter. Okey, kalau lihat di sini .net telah berjaya untuk buat web apps project. Jadi kita dir lihat. Okey, ini nama projek yang baru saya buat, baru saya cipta dengan command .net new web apps output web app project ya. Jadi kita masuk ke web apps project. Okey, untuk run kita punya projek, kita perlu masuk dulu ke directory projek kita dan kita .net restore. Restore ni untuk ada apa ni, untuk update file-file yang ada dalam directory kita ya. Ataupun kita akan terus .net run.
Okey, ini URL yang okey, dia akan jadi macam ni lah. Web apps, project, home dan privacy. Okey, kita lihat apa yang ada dalam folder. Kita open folder, pergi ke web apps project. Okey, kita select folder. Okey, kita lihat di sini. Di sini dia ada page. Dia akan bina page di dalam folder page. Jadi program ni dia seperti route lah. Dia route service container. Okey, ini dia minta kita install extension untuk guna C#. Kita boleh tengok recommendation dia, C#. Ini extension yang kita perlu install. Kita akan install C#. Kita tunggu sehingga muat turun extension selesai. Okey, sudah selesai, finish. Okay, kita lihat folder kita balik. Ini index. Lihat pada index. Welcome, learn about. Okay, welcome. Ni learn about HTTP. Ini HTML code yang biasa. Ataupun kita boleh tukar sini. Selamat datang. Pertama kali belajar bina web apps dengan menggunakan ASP.NET Core. Okey, kita save. Dan kita akan lihat di sini dia sudah kena reach. Okey, kita akan run balik .NET run. Okey, kita lihat dia berhasil atau tidak. Sini dia berhasil. Jadi kita boleh tahulah di mana tempat yang perlu diubah dalam page. Kalau kita guna extension ni boleh tutup. Kalau kita nak guna .NET untuk create website. Okey, seterusnya kita akan cuba buat satu lagi web MVC. Kita akan cuba guna MVC .NET new head. Kita akan pergi ke MVC. Template dia kita kena tengok .NET new list. Okay, kita akan tengok template untuk buat projek MVC. Ni ASP. Okay, MVC ini adalah model view controller. Kita akan guna .NET new MVC. .NET new MVC project apa ni? MVC project. Ni kita tutup dahulu. Okey, kita akan lihat sama ada
folder kita telah dicipta atau belum. Okey, ini MVC project. Okey, kita akan masuk ke folder yang telah kita buat, folder MVC project. Okey. Oh, untuk masuk kita buat cd atau chain directory ya. cd MVC project. .net restore. Untuk run atau restore, kita perlu masuk dulu ke directory project, kemudian baru kita buat arahan run. Okey, kita cuba lihat. Okey, ini adalah MVC project home dan privacy. Okey, jadi kita lihat folder, open folder. Ini mana MVC, ini MVC project. Jadi kita select folder dan kita lihat di mana file. Okey, ini file controller. Okey, ini limiter required access to boot. Okey, kita yes. Ini model untuk database ya. Dan view. Okey, kita ada dua view satu kita ada satu controller dan dua file, dua page satu index dan satu privacy. Kalau kita tengok dekat controller ni, dia ada satu index iaitu home dan satu privacy. Jadi di page kita tadi, mana terminal tadi? Sudah hilang. Okey, di sini akan buka balik. Okey, ini satu home dan satu privacy. Jadi ini adalah cara untuk membuat MVC project dengan menggunakan .net ya. Okey, kebiasaannya ada satu lagi kebiasaan kalau kita nak guna untuk web base, perlu ada login dan register. Jadi .net pun ada template yang boleh digunakan. Okey, kita close dulu. Okey, kita tengok cara untuk buat .net dengan authentication. .net new MVC out mesti out individual folder MVC admin project. Ini nama folder. Okey, kemudian tekan enter. Dia silap sepatutnya di sini dia ada dash double dash. Tekan pindah di sini double dash. Okey, S3. Okey, dua saja. .net new MVC dash AUTH individual dash O nama folder. Okey, kita enter. Okey, kemudian kita lihat folder MVC tak ada project. Di sini saya dah silap cipta di user dan di saya punya directory ya. C, pergi ke C user. Okey, MVC ini ya.
Okey, ni kita trash ya. Okey, ini adalah file yang telah kita cipta tadi ya. Kemudian kita akan run .NET run. Okey, kemudian kita lihat web yang kita bina web base. Lambat sikit. Dah hang dah saya punya PC. Okey, di sini dia ada web admin project, saya punya nama project tadi, home, privacy, dan di sini dia ada register, email, password, dan di sini login. Di sini dia ada controller sama seperti web MVC yang kita buat sebelum ini, dan model ini masih lagi kosong sebab belum ada database. Baiklah sahabat-sahabat, saya rasa itu saja perkongsian saya pada kali ini, dan video ini hanyalah rakaman untuk rujukan peribadi saya sahaja. Saya mohon maaf sekiranya video ini masih lagi banyak kekurangan, dan saya akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa untuk belajar bagaimana cara untuk ASP.NET bekerja. Okey, itu saja perkongsian saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.